April ya. Betul. So from there, this is 5 bulan lah, then we get this opportunity to sembang again gitu. I notice ada dekat tower tu ada letter KCTM kalau kita jalan daripada lobby pelawat. Just wondering how did that thing come about, siapa punya idea, why is it at that tower, it's not on the other side of the hospital? I see. Jika Yasmin lihat sebenarnya this adalah proses pengubahsuaian dan naik taraf yang kita telah mulakan bermula daripada tahun lepas. Dan kalau kita lihat wajah hospital pun telah berubah, di mana jika dulu warna kita adalah warna macam orange, kekuningan, warna earth color, jadi kita telah mengubah color kepada all white dan terracotta dinding jadi nampak suatu pendekatan yang lebih profesional. Tetapi di dalam proses kita mengecat tu, kita dapati bahawa kita tak ada iconic emblem atau landmark yang orang lihat kan, terutama di tower-tower ataupun di atas bangunan Jadi kita fikirkan di manakah yang terbaik. Contoh seperti kita letak di tangki air kan, kalau kita di hujung, tetapi itu pernah ada, tetapi tak nampak sangat dia punya fasad dia sebab tu kawasan yang tersorok. Jadi bila kita melihat, kita dapati bahawa tower kita di depan ni tidak ada emblem langsung UKM atau HCTM. Sebab tu kita menggunakan label HCTM sebagai satu ikonik baru kita bersama emblem untuk diletakkan. Sekurang-kurangnya jika kita lihat pada waktu siang atau waktu malam, memang nampak kita punya hospital tu daripada jauh pun. Jika daripada tahun malam tu memang ada lampu. Jadi kalau kita berada di Taman Tasik Permaisuri tu, memang nampak dia punya ikonik. Dan warna yang dipilih itu pun memang warna kita rasa mengikut lambang warna UKM itu sendiri label UKM, dan juga HCTM logo itu kita letak warna biru supaya nampak lebih menyerlah. Itu adalah warna universiti juga kalau kita lihat. Jadi mungkin kita akan letak satu lagi logo baru di mana orang ramai, sama ada student, pekerja dan juga pelawat kita boleh menikmati UKM itu. Mungkin kita akan meletakkan satu papan tanda atau ikonik seperti contoh I love HCTM di satu tempat, di satu sudut yang menjadi fotogenik. Itu dalam perancangan juga. InsyaAllah by this year, hujung tahun ni kita boleh menggunakan ikonik itu untuk sesi-sesi penggambaran dan sebagainya. Dan saya rasa itu boleh memberi satu fasad baru juga kepada mereka yang mengunjungi HCTM itu sendiri. So we move to another topic. Hari itu Prof ada cakap pasal emergency. Yes. Emergency is going to go through a phase where it's going to be renovated. Jadi mereka akan move temporarily to PITS clinic sementara. Kat mana dah kita at that junction? Walaupun wabak COVID melanda pada tahap peak bulan 6, bulan 7 tapi projek untuk naik taraf dan ubahsuai Jabatan Kecemasan kita telah berlaku pun. Sejak bermula kita dapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan MOF. Jadi cuma projek ini Kementerian Pengajian Tinggi telah meminta JKR Jabatan Kerja Raya untuk menjadi badan yang bertanggungjawab untuk membuat perolehan dari segi kontrak, desain dan juga pematuhan dan juga pemantauan bila kontraktor itu telah dilantik. Dan saya difahamkan segala kerja-kerja teknikal telah disiapkan oleh JKR, dan insya-Allah kalau diizinkan, saya difahamkan bulan depan tender itu akan dikeluarkan. Jadi selalunya bila tender telah dikeluarkan akan mengambil masa lebih kurang 3 ke 4 bulan, dan insya-Allah by Januari surat tawaran dah boleh dikeluarkan dan kita akan bermulalah untuk program ubahsuai dan naik taraf kecemasan kita. Itu juga memberi masa kepada kita untuk menangani COVID ni. Dan alhamdulillah dengan penurunan kadar jangkitan dan kemasukan pesakit COVID ni, jadi mungkin kita boleh bernafas sikitlah untuk membuat renovasi dan juga memindahkan perkhidmatan kita daripada yang sekarang sedia ada kepada tapak lain. Dan cadangannya adalah kita akan membuat pemindahan ke klinik pediatrik 1 dan 2. Sebab klinik pediatrik telah pun ditutup, mereka akan berpindah ke hospital pakar kanak-kanak. Jadi kawasan itu kosong. Kita reservekan tapak itu untuk Jabatan Kecemasan dan Perkhidmatan Kecemasan lah. Involved in the PPV kan? Yes. So kita dah ambil yang dekat IPKK tu, we
finished the one for adult. Yep. And we have started the Adolescent, 12 yep. to 17. Hmm. I see. At what juncture are we now? How long would that go? Okay. The children? Untuk sekarang ni, jika kita telah lihat secara umum banyak pusat-pusat pemberian vaksin awam telah ditutup Kalau you tengok di sekitar Klang Valley sebab telah mencapai tahap 80% sebenarnya Pusat pemberian vaksin pandu lalu kita masih lagi diteruskan sebab pusat pemberian vaksin pandu lalu kita ni adalah dikenali sebagai pusat pemberian vaksin khas. Maksud dia hanya kes-kes yang dirujuk saja selepas pemberian dewasa tempoh hari. Now kita menerima pemberian vaksin untuk remaja, tetapi untuk kes-kes yang dirujuk, maksudnya kes-kes yang ada medical problem dan sebagainya lah. Jadi ia akan masih dibuka sehingga selesai pemberian vaksin remaja. Cuma saya jangka insya-Allah by Oktober, sebab unjuran Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan pemberian vaksin untuk remaja ni akan habis somewhere in Oktober. Jadi kita pun akan seiring dengan mereka lah. Tetapi jika ada keperluan untuk program pemberian vaksin lain, apa kita akan buat? Kita akan ubah sesuai konsep kita daripada pandu lalu. Mungkin kita akan hanya membuat pusat pemberian vaksin berskala kecil dan itu boleh dilakukan di premis kita seperti yang dululah. Itu rancangannya. Walau bagaimanapun, pusat pemberian vaksin bergerak kita yang sekarang ni dipelopori atau diuruskan oleh Datuk Hanafiah sendiri kan, kita telah sampai jauh. Kalau dulu cerita kita hanya Parit Sulong kan, tetapi kita telah bergerak ke Jempol, Seri Menanti, Paroi. Yang terbaru kita telah bergerak ke Bagan Datuk, di Taiping dan sekarang kita berada di Penang. Di Nibong Tebal dan di hujung minggu ni akan berada di balik pulau. Untuk memberi pemberian vaksin lah. Dan cuma kaedah pendekatan kita kali ini, kalau dulu mereka datang ke pusat pemberian vaksin yang kita adakan, tapi sekarang ini kita lebih berkonsepkan mendekati masyarakat, di mana kita lebih merujuk kepada home visit ataupun lawatan ke rumah, kerana kita dapati masih juga penerima vaksin yang tak dapat hadir ke pusat-pusat pemberian vaksin disebabkan oleh masalah logistik, kewangan. Jadi kita ambil pendekatan, kita pergi kepada mereka. Dan saya rasa pendekatan itu berjaya, alhamdulillah, dapat memberi vaksin kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk berada di pusat-pusat vaksin yang telah diadakan lah. So alhamdulillah is going on very well. Dan setakat ni kita dapat saya rasa banyak badan-badan seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi, CITF kebangsaan pun acknowledge kita punya sumbangan dan they really appreciate apa yang kita telah bentangkan atau berikan perkhidmatan kita lah. How long will this go on? At the present moment, memang balik pulau adalah pusat terakhir yang kita akan beri. Tapi untuk first dose, kita akan kembali balik untuk second dose 3 minggu lagi. Dan kita tengok juga, jika ada keperluan. Ada satu kawasan atau area yang kita rasa perlu diambil perhatian. Dan saya rasa kerajaan pun tengah memantau dan mencari kaedah. Kita telah selesai untuk pemberian remaja kan. Sekarang ni adalah kita nak merujuk kepada masyarakat pinggiran hutan ataupun masyarakat orang asli. Jadi kita mungkin akan bekerjasama dengan CITF, dengan KKM untuk mendekati masyarakat orang asli dalam kaedah pemberian vaksin. Jika diberi kebenaran dan terlibat, jadi kita akan terlibat secara aktif. Saya rasa itu salah satu privilege kita untuk kita mendekati masyarakat kan, sebagai warga UKM, memasyarakatkan universiti. Inilah cara kita mendekati orang asli. Dan when we talk about orang asli, we are talking about mereka yang berada di pinggiran seperti di Perak, di Pahang, sempadan Negeri Sembilan, jadi bukan kawasan bandar. Jadi itu menunjukkan bahawa program pemberian vaksin di UKM ataupun di HCTM itu sendiri memang menyeluruh. Kita tak fokus kepada masyarakat bandar, tetapi juga masyarakat kampung atau masyarakat orang asli yang saya rasa sangat memerlukan, sebab mereka juga berisiko. Balik pulau masih vaccinate adult kan? Yes. Will you move to the children age group? Okay. Untuk remaja kita takkan proceed disebabkan program remaja antara vaksinasi remaja antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Kementerian Pendidikan Malaysia berjalan sangat bagus. Jangkaan ada 3.2 juta remaja yang perlu diberi vaksin
Dan saya difahamkan setakat ini walaupun sudah lebih seminggu dijalankan, hampir 1 juta telah menerima vaksin. Jadi another 2.2 juta. Jadi kita rasa untuk parents already went through. Exactly. Jadi proses kerja pun ya. apa nak buat. Jadi saya berpendapat kemungkinan besar kita akan fokus pada orang asli dan tidak memfokuskan aktiviti kepada remaja lah. So I guess untuk orang asli it just had to be 1 dose je lah. Dose susah kan you kalau. Oh, menarik juga. Kan, I don't know, I think lah. Because you got to catch them and memang kita ada satu vaksin yang telah diluluskan di sini, iaitu satu vaksin untuk 1 dos. Memang ada telah diluluskan oleh KKM. Just Recently. And then memang itu merupakan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia menggunakan single dose vaksin kepada mereka, terutama mereka yang berada di kawasan pendalaman supaya tidak perlu ada dos kedua dihantar tekan 2 kali. Yes. Tetapi menarik. Kita telah buat survey. Ya, dan menariknya bila kita jumpa Tok Batin untuk pemberian vaksin, kita memberi cadangan untuk memberi single dose vaksin. Mereka bertanya balik kepada kami, kenapa pula saya duduk di hutan, di kampung dapat 1 dos, tapi mereka di bandar dapat 2 dos? Susah nak jawab. Ini Tok Batin yang bertanya ni. Itu menunjukkan bahawa mereka juga peka dengan keadaan semasa, mungkin dengan kemudahan internet dan sebagainya lah. Jadi idea tu, bila pandangan itu, jadi kita kena fikir balik. Mungkin mereka ni pun perlu 2 dos sebab mereka kata mungkin 1 dos tu pandangan mereka kurang berkesan berbandingkan 2 dos. Jadi mereka peka. Jadi saya rasa mereka akan lihat balik dan tidak ada masalah jika hendak menggunakan 2 dos. We don't mind going back for the second dose for them lah. Okay, we move to your recent keras bicara. Okay. You ada mention sikit pasal our hospital nak jadi mesra OKU. So just wondering, are we ready? Or do we need to add more infrastructure? Kemudahan OKU ni sebenarnya memang salah satu polisi untuk mana-mana hospital. Even termasuk HCTM untuk memberi perkhidmatan OKU kerana OKU ni kita consider sebagai special atau privilege people ataupun pesakit yang perlu mendapat kemudahan-kemudahan asas yang lebih baik. Antaranya seperti tempat meletak kenderaan. Jika kita lihat di depan lobi pelawat itu dikhususkan untuk OKU, jadi memudahkan mereka meletak kereta dan bergerak ke ni lah. Dan kita juga dapati terdapat beberapa fasiliti kita seperti laluan OKU telah ada pun. Tetapi bagaimana kita nak buat nilai tambah untuk mereka ni OKU, itu yang kami di pihak pengurusan telah melihat keperluan itu, dan insya-Allah kami akan pertingkatkan atau memperkemaskan perkhidmatan kita kepada OKU. Antara yang boleh kita pertimbangkan adalah menyediakan what we call a porter service. Porter service ini kalau kita lihat berlaku hanya di ward Kadang kita ada pesakit daripada ward nak bawa ke fasiliti di Dewan Bedah dan sebagainya kan. Tapi kita mungkin nak lihat porter service right from the doorstep. Maksud dia kalau OKU ataupun pesakit kita yang memerlukan bantuan kursi roda dan sebagainya, jadi kita akan bermula daripada mereka datang di depan lobi kita dengan kereta, sediakan pegawai untuk membantu mereka. Menyediakan, kadang-kadang nak sediakan wheelchair mereka, seterusnya bila mereka nak balik kan, kadang-kadang terutama kalau mereka ni datang seorang, that's where the problem kan, dan sebagainya. Nombor 2, kita akan mungkin mempertingkatkan lagi perkhidmatan jika mereka memerlukan perkhidmatan seperti pesakit luar dan sebagainya, they may get the preferred lane. Jadi there shouldn't be any waiting list for them. Jadi they should be given a priority dan kita akan memberi keutamaan pada mereka. So itu adalah kaedah yang kita beri. Selain daripada itu juga OKU yang mempunyai kad OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, jika menerima rawatan di sini, rawatan mereka percuma. Sebab itu memang peraturan ataupun yang telah dimaktubkan dalam peraturan kita lah, selain daripada orang tua dan juga pesara ataupun kaki tangan kerajaan, OKU juga layak menerima rawatan secara percuma di tempat kita. Jadi saya rasa itu antara kaedah-kaedah yang kita akan usahakan. Itu di peringkat hospital tetapi kita mungkin akan explore kemungkinan kita expand our services ke peringkat masyarakat untuk golongan OKU. Jadi bagaimana kita nak memasyarakatkan aktiviti kita kan
sometimes kita juga perlu melihat pendekatan psikososial, di mana kita minta bantuan our psychologist melihat keperluan OKU ni di rumah mereka dan sebagainya. Something yang kita belum explore properly. Kadang-kadang jika kita lihat di barat ataupun di negara maju seperti di Jepun, Korea, facilities OKU ni memang superb. You tak boleh nafikan kehendak mereka. So they can be on their own. Yes, exactly. Tetapi kita di sini mungkin ada perlu ditambah baik lah. Jadi kita sedang melihatlah perkara itu dan insya-Allah perubahan itu akan berlaku over time. Itu perancangan pengurusan lah, berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan yang lebih baik untuk golongan OKU dan yang memerlukan.